Seterusnya, kami dari kumpulan 10 akan membentangkan tentang cabaran pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan murid di kawasan pedalaman. Seterusnya, ini adalah ahli kumpulan kami iaitu first ialah Umairah Afiqah binti Adnan, yang kedua adalah Tivisness anak lelaki Parmanaban, dan yang ketiga adalah Muhammad Danish. Yang keempat adalah saya sendiri iaitu Nur Kamarina binti Rosizam, dan juga yang terakhir ialah Fatin Arisha Nabila binti Zulaika. Seterusnya adalah abstrak. Kajian ini menunjukkan pandangan dan juga persepsi orang ramai terhadap cabaran ataupun masalah yang dihadapi oleh guru dan pelajar di kawasan pedalaman dalam pengajaran dan pembelajaran. Pedalaman sering menjadi tempat di mana terdapat akses terhad kepada sumber pendidikan berkualiti tinggi. Infrastruktur pendidikan juga terhad, yang menyumbang kepada pelbagai cabaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini memberi tumpuan kepada identifikasi cabaran-cabaran tersebut dan juga mencadangkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Kajian kuantitatif ini melibatkan 50 responden terdiri daripada pelajar atau mahasiswa serta responden daripada luar ataupun orang awam yang berumur 18 hingga 25 tahun dan ke atas, di mana mereka turut memberi pendapat berkenaan masalah yang dihadapi oleh pelajar di kawasan pedalaman. Seterusnya adalah pendahuluan. Sejak dahulu kala lagi, proses pembelajaran secara fizikal adalah suatu cabaran bagi mereka yang tinggal di kawasan yang jauh daripada sekolah. Bukan hanya kawasan di luar bandar, malah kawasan bandar yang tidak mempunyai sekolah. Pada zaman dahulu kala, mereka dibebani oleh lebih pelbagai masalah berbanding pada masa kini. Maka dengan itu, proses pembelajaran mereka terbatas apabila. Namun kini pada era yang kian maju ini, masalah pembatasan pelajar untuk datang belajar serta mendapat pembelajaran yang lebih baik dikhususkan kepada pelajar yang berada di kawasan pedalaman. Ini kerana kebanyakan di kawasan bandar telah mempunyai infrastruktur serta kemudahan yang menyekat para pelajar untuk mendapatkan pelajaran yang lebih baik. Seterusnya adalah penyataan masalah untuk mengkaji masalah pembelajaran murid di kawasan bandar. Yang kedua adalah mengkaji penerimaan responden berkenaan masalah pembelajaran di luar bandar. Dan akhir sekali adalah mengkaji penyelesaian masalah bagi pembelajaran di luar bandar. Kertas kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang cabaran pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan murid di kawasan pedalaman dalam konteks pandangan para mahasiswa, mahasiswi dan juga tenaga pengajar. Selain itu, kertas kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti kesan yang akan dialami oleh para murid daripada cabaran tersebut. Manakala objektif kajian pula, yang pertama ialah untuk mengkaji pandangan dan juga persepsi orang ramai terhadap cabaran yang dihadapi oleh para murid di kawasan pedalaman dari aspek sesi pengajaran dan pembelajaran mereka. Manakala yang kedua ialah untuk mengenal pasti solusi yang boleh digunakan untuk mengetahui cabaran pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan murid di kawasan pedalaman. Yang pertama, apakah pandangan dan persepsi orang ramai terutamanya para pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri terhadap cabaran yang dihadapi oleh para murid di kawasan pedalaman dari aspek sesi pengajaran dan juga pembelajaran mereka. Manakala yang kedua adalah adakah terdapat sebarang solusi untuk mengatasi cabaran pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan murid di kawasan pedalaman. Bagi metodologi kajian pula, yang pertama, reka bentuk kajian. Kajian kami ini menggunakan kaedah secara kuantitatif iaitu melalui kaedah pengedaran soal selidik yang dijalankan. Kajian kami ini telah dijalankan secara kuantitatif iaitu dengan menggunakan beberapa kaedah iaitu kaedah tinjauan dan juga kaedah soal selidik ke atas beberapa orang responden bagi memperoleh data dan pandangan mereka terhadap cabaran proses pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan murid di kawasan pedalaman. Yang kedua ialah populasi dan sampel kajian. Tinjauan dan soal selidik ini dilakukan terhadap golongan mahasiswa dan mahasiswi serta orang awam yang berumur 18 hingga 25 tahun dan ke atas, seramai 50 orang mahasiswa dan mahasiswi serta orang awam yang menjadi sampel kajian terhadap kajian selidik kami. Berdasarkan persampalan berikut, penyelidik telah mengedarkan soalan kaji selidik secara atas talian yang boleh diisi oleh para responden melalui pautan Google Form yang telah kami sediakan. Kajian soal selidik kami yang melalui pautan Google Form ini bukan sahaja memudahkan para responden untuk mengakses soalan kaji selidik, malah dapat menjimatkan masa kedua-dua pihak, juga para penyelidik dan juga para responden. Dan yang terakhir sekali ialah instrumen kajian. Kajian soal selidik ini mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A yang merupakan maklumat latar belakang responden,
Bahagian B mengandungi soalan berkaitan persepsi responden terhadap pengajaran dan pembelajaran di kawasan pedalaman, dan juga bahagian C mengandungi beberapa soalan mengenai cabaran pembelajaran di kawasan pedalaman. Jumlah keseluruhan soalan yang terdapat dalam borang maklum balas yang disediakan adalah sebanyak 8 soalan yang menggunakan skala ukuran interval, iaitu skala IKERT 5 mata yang bermula daripada sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, sederhana, setuju dan juga sangat setuju. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang dapatan kajian. Soal selidik ini telah disertai oleh 64 orang responden yang terdiri daripada golongan mahasiswa-mahasiswi UKM maupun golongan orang awam di Malaysia. Antara data demografi yang diambil ialah jantina, umur, bangsa, tahap pengkajian, kawasan tempat tinggal dan golongan. 40.6% responden ialah lelaki, iaitu 26 orang, dan 59.4% responden adalah perempuan. Umur 18 sehingga 25 tahun menjadi kumpulan umur dengan peratusan terbesar, iaitu 54.7%. Terdapat 24 orang berumur lebih daripada 25 tahun yang juga bersamaan dengan 37.5% daripada total demografi. Hanya 5 orang sahaja responden yang kurang daripada 18 tahun yang juga bersamaan dengan 7.8% responden. 85.9% responden ialah berbangsa Melayu, iaitu 55 orang, dan 7.8% responden adalah berbangsa India. 3 orang responden adalah berbangsa Cina, iaitu bersamaan dengan 4.7%, dan hanya seorang responden berbangsa Bumi Putera Sabah, iaitu bersamaan dengan 1.6%. Bagi tahap pengkajian pula, 28 orang responden adalah pelajar, iaitu bersamaan dengan 43.8%, dan 36 orang responden sedang bekerja, iaitu bersamaan dengan 56.3%. Bagi kawasan tempat tinggal, kawasan bandar menjadi kawasan tempat tinggal dengan peratusan terbesar, iaitu 73.4%. Terdapat 13 orang dari kawasan luar bandar yang juga bersamaan dengan 20.3% daripada total demografi. Hanya 4 orang sahaja responden dari kawasan pedalaman yang juga bersamaan dengan 6.3%. 71.9% ialah orang awam, iaitu 46 orang, dan 28.3% responden adalah pelajar UKM. Jadual 1 menunjukkan hasil kajian mengenai persepsi terhadap pengajaran dan pembelajaran di kawasan pedalaman. Mengikut jadual di atas, daripada hasil kajian pada item 1, iaitu adakah responden setuju bahawa kualiti pengajaran dan pembelajaran di kawasan pedalaman sangat memuaskan, mempunyai sebahagian besar responden seramai 19 orang bersamaan 29.7% tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Manakala seramai 12 orang responden bersamaan 18.8% memilih setuju, diikuti sebanyak 18.8% juga, iaitu seramai 12 orang memilih sangat tidak setuju bagi soalan tersebut. Selepas itu, seramai 11 responden bersamaan 17.2% memilih tidak setuju, dan sebanyak 15.6% iaitu 10 orang memilih sangat setuju. Seterusnya, bagi soalan kedua, bahagian B adalah adakah responden setuju bahawa penggunaan teknologi dalam pengajaran di kawasan pedalaman adalah efektif. Seramai 17 responden bersamaan 26.6% yang memilih sangat setuju, manakala untuk tidak pasti sebanyak 23.4% bersamaan 15 responden yang memilih ini. Seterusnya, seramai 13 orang responden bersamaan 20.3% memilih setuju dan juga tidak setuju seramai 11 responden, iaitu sebanyak 17.2%. Seramai 8 responden bersamaan 12.5% memilih sangat tidak setuju. Soalan ketiga mendapat sebanyak 34.4% bersamaan 22 responden yang memilih tidak setuju. Manakala bagi setuju pula, seramai 17 orang, iaitu sebanyak 26.6%, manakala 12 orang, iaitu sebanyak 18.8% memilih tidak setuju.
dan juga hanya 10.9% bersamaan 7 responden memilih sangat setuju serta 8 responden bersamaan 9.4% memilih sangat tidak setuju. Bagi soalan, adakah anda rasa cara penyampaian pengajaran di kawasan pedalaman efektif? Soalan akhir bagi bahagian B mendapat pilihan setuju sebanyak 28.1% iaitu 18 orang. Manakala kedua tertinggi adalah tidak setuju iaitu seramai 13 orang yang memilih jawapan tersebut. Seterusnya, sebanyak 18.8% memilih tidak pasti dan sangat setuju masing-masing bersamaan 12 orang dan juga hanya 9 orang memilih sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, iaitu sebanyak 14.1%. Berdasarkan jadual 2 menunjukkan hasil kajian bagi cabaran pembelajaran di kawasan pedalaman adalah mereka sangat bersetuju kekurangan sumber pembelajaran di kawasan pedalaman mempengaruhi prestasi pembelajaran adalah cabaran, iaitu seramai 31 orang bersamaan 48.4%. Selain itu, terdapat ramai juga orang yang memilih setuju, iaitu sebanyak 32.8%, iaitu seramai 21 orang manakala diikuti dengan 7 orang yang memilih tidak pasti. Seterusnya, 3 orang bersamaan 4.7% yang memilih tidak setuju bagi kesan ini dan 2 orang bersamaan 3.1% memilih sangat tidak setuju. Seterusnya, bagi cabaran pembelajaran di kawasan pedalaman yang kedua adalah sokongan pendidikan yang lebih baik diperlukan di kawasan pedalaman. Bagi bahagian ini, seramai 39 orang sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut, iaitu bersamaan 60.9%. Juga sebanyak 29.7% orang memilih setuju, iaitu seramai 19 orang. Seterusnya, 3 orang memilih tidak setuju dan tidak pasti masing-masing dengan pernyataan ini. Cabaran ketiga pula mendapat 5 orang untuk tidak setuju dan juga 23.4%, iaitu 15 orang responden bagi tidak pasti. Seterusnya, 29.7% iaitu 19 responden memilih setuju bagi kesan ini. Jawapan yang mendapat pilihan paling tinggi adalah sangat setuju, iaitu 25 orang responden bersamaan 39.1%. Ini semua pilihan jawapan bagi cabaran keadaan alam sekitar kawasan pedalaman mempengaruhi kesediaan anda untuk belajar. Akhir sekali bagi soalan keempat pula, faktor-faktor ekonomi di kawasan pedalaman mempengaruhi kualiti pembelajaran. Kesan ini mendapat pilihan tertinggi dari jawapan sangat setuju, iaitu seramai 27 orang bersamaan 42.2% responden. Setuju pula mendapat 24 responden, iaitu sebanyak 37.5% diikuti dengan 9 responden. Dan 3 responden bagi tidak pasti dan tidak setuju. Tidak ketinggalan juga sangat tidak setuju mendapat 1.6%, iaitu hanya seorang responden sahaja. Seterusnya, saya akan teruskan pembentangan dengan perbincangan kajian. Pertama sekali, kekurangan kemudahan dan guru yang berkelayakan di sekolah pedalaman seperti infrastruktur dan kelengkapan pembelajaran. Kesannya, kualiti pendidikan di kawasan pedalaman terjejas yang akan mengakibatkan kesan jangka panjang seperti jurang pendidikan antara kawasan bandar dan pedalaman serta kurangnya kemahiran dan pengetahuan pelajar. Yang kedua, kekurangan teknologi yang boleh membantu meningkatkan akses, kualiti dan inovasi dalam pembelajaran seperti kurangnya bajet, infrastruktur dan kemudahan pendidikan, kekurangan kemahiran dan pemahaman teknologi dan kesukaran mencari isyarat internet yang stabil. Kesannya, ramai pelajar dan guru di kawasan luar bandar tidak dapat mengakses perkhidmatan pembelajaran dalam talian yang diperlukan untuk mendapatkan pendidikan yang saksama dan berkualiti. Yang ketiga, kaedah penyampaian pengajaran di kawasan pedalaman. Kaedah pembelajaran yang digunakan bergantung kepada banyak teori, konsep dan fakta yang sukar difahami bagi pelajar yang kekurangan akses kepada sumber pembelajaran yang berkualiti. Kesannya, cara pembelajaran ini akan memberikan kesan negatif kepada perkembangan akademik dan bukan akademik pelajar serta pelajar juga akan cenderung mempunyai pencapaian pembelajaran yang rendah, minat pelajar yang menurun, motivasi belajar yang lemah dan sikap pelajar yang pasif.
Seterusnya, kekurangan sumber pembelajaran. Ini termasuk akses kepada buku teks, bahan rujukan, teknologi maklumat dan komunikasi, dan guru yang berkualiti. Perkara ini boleh menyebabkan kurangnya motivasi dan minat dalam pembelajaran serta kurangnya keyakinan dalam diri pelajar untuk mencapai kejayaan akademik. Akibatnya, jurang prestasi antara pelajar di kawasan pedalaman dan pelajar di bandar semakin lebar dan boleh menghalang pelajar di kawasan pedalaman daripada mencapai potensi penuh mereka dalam pembelajaran dan kehidupan. Yang kelima, sokongan pendidikan yang lemah di kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman seringkali mempunyai akses yang terbatas kepada infrastruktur pendidikan seperti sekolah dan pusat sumber pendidikan. Setiap kawasan mempunyai keperluan pendidikan yang unik dan kawasan pedalaman seringkali memerlukan pendidikan yang bersesuaian dengan budaya, bahasa dan keperluan khusus komuniti setempat. Kesan daripada sokongan pendidikan yang lemah ini adalah taraf hidup berkurangan, penurunan ekonomi, peningkatan kemiskinan dan pembangunan sosial yang tidak seimbang antara kawasan bandar dan pedalaman. Yang keenam, keadaan alam sekitar kawasan pedalaman di Malaysia mempengaruhi pengalaman untuk belajar. Antara faktornya adalah keadaan geografi yang melampau seperti jarak jauh, cuaca tidak menentu dan muka bumi yang berbahaya. Ini menyebabkan pelajar dan guru menghadapi kesukaran untuk mengakses sekolah. Seterusnya, kekurangan akses internet yang membolehkan mereka belajar secara online. Di kawasan terpencil, liputan internet selalunya sangat lemah atau tidak wujud. Kesannya, pencapaian akademik pelajar berkurangan dan kadar pelajar berhenti sekolah akan meningkat. Pelajar di luar bandar cenderung mempunyai hasil pembelajaran yang lebih rendah berbanding pelajar di bandar besar. Akhir sekali, kesulitan ekonomi di kawasan pedalaman. Kesulitan ekonomi di kawasan pedalaman dapat menyebabkan penduduk terlibat dalam aktiviti tidak sah seperti penyeludupan. Kesannya, kualiti pembelajaran di kawasan pedalaman mungkin terjejas kerana kurangnya sumber daya guru yang berkelayakan dan akses kepada teknologi, pendidikan serta pelajar akan terdedah kepada tekanan ekonomi dan sosial yang boleh mempengaruhi tahap pencapaian akademik dan pembangunan kemahiran. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan cadangan kajian. Berdasarkan dapatan kajian, ramai responden bersetuju bahawa pelajar di kawasan pedalaman menghadapi banyak kesukaran serta halangan dalam sesi pembelajaran mereka yang merangkumi aspek infrastruktur, akses kepada teknologi, kekurangan guru berkelayakan dan isu-isu ekonomi. Keadaan alam sekitar yang mencabar termasuk jarak jauh, cuaca buruk dan kekurangan infrastruktur memberikan impak negatif terhadap pendidikan di kawasan tersebut. Limitasi dalam sumber pembelajaran, sokongan pendidikan dan kesediaan untuk belajar turut menyumbang kepada prestasi pembelajaran yang rendah di kalangan pelajar pedalaman. Selain itu, kurangnya guru yang berkelayakan dan berpengalaman di kawasan pedalaman turut menyumbang kepada masalah dalam penyampaian pengajaran yang berkualiti. Cabaran ekonomi di kawasan tersebut boleh membawa kepada kekurangan sumber daya pembelajaran dan menyebabkan pelajar menghadapi kesukaran dalam mencapai pencapaian akademik yang tinggi. Ia juga memainkan peranan dalam menjejaskan kualiti pembelajaran. Kekurangan akses kepada teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT juga menyulitkan pelajar dan guru untuk mengambil kesempatan penuh daripada sumber pembelajaran digital. Kegagalan menyediakan akses yang setara kepada pendidikan berkualiti dan sumber pembelajaran yang mencukupi boleh menyebabkan jurang pendidikan antara kawasan bandar dan pedalaman. Teknologi dianggap sebagai satu cara untuk memperbaiki akses dan kualiti pembelajaran, tetapi kekurangan infrastruktur, bajet dan sokongan pendidikan sering menghalang penggunaan teknologi ini secara optimum. Namun, sokongan pendidikan yang lebih baik amatlah penting pada masa kini. Ia akan memberi kesan yang positif kepada kualiti pembelajaran untuk pelajar di kawasan tersebut. Akhir sekali, kesimpulan. Secara keseluruhannya, dapatlah disimpulkan bahawa kawasan pedalaman dihadapi dengan cabaran signifikan dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
kekurangan infrastruktur, kurangnya guru berkelayakan dan masalah akses kepada teknologi adalah isu-isu utama yang perlu diatasi. Tambahan pula, faktor ekonomi dan keadaan alam sekitar turut memberikan impak negatif kepada pendidikan di kawasan ini. Justru untuk meningkatkan situasi ini, diperlukan usaha bersama dari pihak kerajaan, sekolah dan masyarakat setempat. Perbaikan infrastruktur pendidikan, peningkatan latihan guru dan peningkatan akses kepada teknologi adalah langkah-langkah kunci yang perlu diambil. Walaupun teknologi dianggap sebagai satu potensi penyelesaian, tetapi keberkesanannya bergantung pada sokongan infrastruktur dan komuniti yang mencukupi. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu, dapat dipastikan pendidikan yang berkualiti dan saksama di kawasan pedalaman serta memberikan peluang yang setara bagi pembangunan potensi pelajar di seluruh negara.